seorang ustazah yang arif ICT. Alright, so hari ni saya tak nak cerita banyak-banyak tentang diri ustazah. Mungkin ustazah akan ceritakan sendiri sedikit sebanyak tentang diri ustazah, dan hopefully ustazah boleh cover apa yang saya cuba nak sampaikan dengan keadaan line internet saya yang teruk sangat hari ni. So saya serahkan pada ustazah, silakan. Baik. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, terima kasih Tuan Haji Fadli sebagai moderator. Saya faham sangatlah kalau masalah lain ni memang kadang-kadang kita tidak menjangka kita tidak menduga gitu kan. Jadi juga saya ucapkan terima kasih kepada puan pengarah jika sama-sama menonton Puan Hajah Farizah, kemudian pegawai-pegawai di Jabatan Pendidikan wilayah Putrajaya. Terima kasih atas kesediaan dan kepercayaan menjemput saya, dan seterusnya perlu saya address di sini lah Guru Besar SK Putrajaya Pesion 92 Tuan Haji Muhammad Amin bin Haji Hamzah, dan seterusnya barisan pentadbir guru-guru dan ibu bapa dan anak-anak kalau menonton bersama-sama kita di petang yang berbahagia inilah ya. Pagi tadi dah PDPR dan petang ni kita santai-santai sajalah ya. Mudah-mudahan santai tapi sampai. Okey, baik. Jadi tadi Tuan Haji dah menunjukkan satu poster kalau saya boleh kongsikan di paparan skrin saya. Mungkin boleh tolong naikkan. Semangat ustazah Yelah, kalau tak kita dapat semua orang lain nak lagi kan. Jadi kita kena semangat sikit lah Okay. Jadi sikit perkongsian saya pada hari ini bukan nak mengajar sangatlah, kita kongsi ilmu dan pengetahuan. Jadi mungkin mungkin ada guru-guru ataupun ibu bapa anak-anak sendiri pun dah pernah cuba gunalah. Jadi mana yang dah tahu tu anggap je kita ulang kaji ya. Jadi anggap je kita ulang kaji, dan kalau mana yang kita baru tahu tu itulah dia. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat. Boleh dengar ya suara saya? Ada yang kata suara tak dengar Okey. Tak masalah ya. Okey, baik. Jadi saya teruskan perkenalan diri tu tak perlulah sebab saya pun pemalu sebenarnya orangnya. Cuma sikitlah saya mungkin kesempatan untuk mempromosikan untuk menyebutlah saya pemilik channel Sis Faham, iaitu singkatan daripada nama saya lah, Faradila Hamdan. Banyak saya kongsikan juga tentang konten-konten tentang pendidikan tentunya. Dari segi tutorial-tutorial yang lain lah, dan juga kadang-kadang saya rakam juga lah PDPR dengan anak-anak murid. Ada orang semangat sebenarnya, dia suka tengok muka sendiri kat YouTube kan, macam artis kan. Jadi kita bagi chance lah dan kemudian sebelum ni saya berkhidmat di SJKC Cik Puchong, dan sekarang berkhidmat di SK Putrajaya Pesion 92. Cukuplah, itu sajalah kan. Okey. Jadi tadi Tuan Haji dah kongsi dan saya diberikan beberapa task tambahan lah. Iaitu saya akan sentuh sikit tentang template. Jadi kalau boleh nampak paparan skrin saya harap okeylah, berjalan lancar. Okey, saya tak full view lah sebab saya nak tukar-tukar tab ni kan, nak tukar-tukar window ni. Okey, saya nyorokkan ni dulu. Okey, jadi untuk template saya nak sentuh sikit tentang Google Classroom. Okey, kalau cikgu tengok kita mungkin boleh buka lah Classroom saya Kita punya bilik darjah di alam maya Okey. Okey. Jadi kalau tengok mungkin kelas saya yang saya mengajar secara core-nya lah tak banyak lah, mungkin 3 kelas tapi sebab pendidikan Islam sendiri dalamnya ada bidang Al-Quran, bidang ulum ada bidang jawi, kemudian ada tasnik. Jadi mungkin tak banyak lah 3 di sini. Tapi kalau anak murid kita buka Classroom kan, betul tak anak-anak kalau buka tu dia ada panjang macam tu kan. Mana satu kelas file ni, mana satu sains kan. Jadi kita kena dare to be different. Kita berbeza sikit lah jadi kalau tengok ni bezalah dengan kelas Canva yang saya baru buka ni. Saya baru create lah untuk sesi kali ni. Jadi kalau tengok ni, kalau tak kita boleh je kita nak buat kita punya header ni kan, kita panggil GC header lah Google Classroom kepala dia lah kepala dia. Jadi kita boleh pilih theme, kalau rasa macam mengajar sains bolehlah pilih gambar Bika, ada Bika, mungkin macam music ke sebagainya kan. Math, sains, inilah Bika, suka sangat Bika kan. Kan, kalau ada penulis Bansen pun kita bubuh lah penulis Bansen kat situ, boleh. Tapi ini mungkin biasa. Macam mana nak jadi luar biasa? Jadi ini sama-sama lah, anak-anak pun boleh nanti boleh cuba juga. Okey, jadi salah satu tipsnya tadi Tuan Haji dah kongsikan sama ada kita boleh cari dekat sini lah
Tapi kalau macam nak terpening-pening lalat tu, kita boleh juga kita tengok dekat template sini ada banyak. Kan? Ini kalau saya diberi masa dalam tempoh 2 jam ni lah dah tolak tadi tinggal 1 jam lebih lah. Jadi saya sebenarnya saya ingat kalau Canva ni kita nak cover semua ni kita kena bermalam bermalam kita buat back to back macam Spiderman jugalah Spiderman 1, Spiderman 2 kan. Okey. Jadi untuk template ni sebenarnya kalau cara mudah lah kalau saya cakap LMS je untuk learning management system learning macam tu lah. Kan. Okey, jadi dia akan bawa paparan ni. Ini apa ni? Okey. Jadi kita boleh tengok sini. Kalau saya laju tolong slow downkan saya lah. Ya. Sebab saya sebenarnya dulu nak jadi pelari pecah Olimpik 100 meter tapi tak kesampaian. Jadi saya laju saya bercakap lah. Tolong slow downkan saya. Okey. Jadi boleh buka dekat bahagian kategori ni. Okey, ada banyak. Kalau cikgu suka gunakan Jamboard. Jamboard ada boleh background. Kalau suka gunakan Microsoft Teams. Boleh juga. Microsoft background dan biasanya saya percayalah di sekolah saya kebanyakannya menggunakan GC sebagai medium utama atau platform utama kita berinteraksi dengan murid. Jadi kita pilihlah mana-mana, ada team juga. Boleh pilih lah. Kalau asal berkenan, kalau kita mengajar sains ke, mengajar English ke, mengajar maths ke, katalah saya mengajar English kan, speaking London kita hari ni. Okey. Jadi kita pun kelas English English class with teacher Farah. Kan? Farah N. Farah N bukan saya lah saya Farah Dila lah. Jadi saya nak buat teacher Farah je. Okey. Dan kita edit lah sikit jadi budak tengok, murid pun saya percaya dia tengok je, English kan, English is fun kan. Jadi kita pun boleh ubah lah. Cuma tadi tentang background tadi saya mungkin boleh tunjukkan sedikit lah. Dekat sini ataupun dekat poster pun boleh. Saya alihkan dululah. Tak padam lah sebab saya nak guna ruang ni. Jadi saya nak upload gambar. Ini saya bantulah top up lah tadi yang tidak kesampaian tadi. Kita pilihlah gambar-gambar yang macam comel sikit kan. Ni konon-konon macam comel lah sikit kan. Ni kita boleh guna void lah ramai yang jadi muka dah jadi kartun macam berapa senturi kurun yang keberapa semua ada. Okay, jadi saya kena slow down sikit. Jadi bila kita klik pada gambar ni, saya tak nak ni background macam ni. Nampak sangat macam copy and paste kan. Kita nak nampak macam cantik sikit lah Jadi kita klik pada gambar. Okay, nampak ada efek ni. Okay. Sekali lagi, klik gambar, efek dan kita klik pada background remover. Dia macam makeup remover lah tapi bukan buang makeup tu lah. Dia buang yang belakang-belakang tu kita tak nak. Kadang-kadang kita ambil gambar selfie ke apa kan. Kita ada anak kat belakang kan. Dia interframe semua. Jadi kadang-kadang dia ganggu. Dia ganggu kan. Jadi kita nak gambar dia. Ni jadi dah. Kan. Jadi kita rasa okey lah ni, boleh lah ni dia nampak cantik sikit lah. Dia tak ada background belakang. Dan saya nak kongsikan satu tips lah kadang-kadang kita perhatikan kalau kita buka YouTube kita ada thumbnail tu kan. Nanti saya cerita sikit lah tentang YouTube. Kalau tengok muka depan tu biasanya ada orang tu dia ada macam ada outline putih, outline kuning kan. Dia buat muka terkejut, dia buat muka senyum kan. Jadi kita boleh buat lah sebenarnya juga di Canva selain menggunakan Photoshop dan juga Photopea. Nanti boleh Google lah saya nak gunakan kat Canva je, senang. Okay, jadi saya boleh buat apa? Saya copy gambar tadi ataupun boleh Ctrl C dan Ctrl V untuk paste. Ada 2 kan gambar? Okay, kena saya nak tarik besar sikit. Sebab gambar kedua ni perlu besar sikit lah sebab kita nak buat outline. Macam gambar stiker tu lah nanti kita tengok hasilnya. Okay, kemudian kita klik pada gambar ni. Kita pergi kepada efek. Kita perhatikan bahagian kiri. Okay, kita ambil lah mana-mana yang pada 2 tone ni. Okay, kita klik. Jadi merah dah muka kan. Okay, kemudian kita klik sekali lagi untuk kita dapatkan dia punya ni, control ni, highlights ni. Okay, kita klik. Nah, katalah saya nak backgroundnya warna putih. Jadi macam ni pula. 1. Oops. Sorry sekali lagi. Okay, saya harap line saya pun dapat beri kerjasama Okay, sekali lagi kita tukar kepada warna putih. Okay, dan kemudian untuk shadow pun saya nak warna putih juga. Lah, hilang dah kan? Hilang dah. Jadi kita buat apa? Kita send to back. Jadi nampak tak macam dia ada bukan lebihan-lebihan lah. Ini macam style lah macam stiker pun ya. Kita boleh buat dekat Canva saja. Kalau pakai Photoshop tu dia punya blending option tu nampak cantik lah. Kan? Tapi dekat sini pun boleh. Ya, boleh
Okey, Ustazah, menarik betul apa yang Ustazah ajar ni. Tapi Ustazah, apa ada cikgu-cikgu tu kan, anak-anak murid kita ni kata slow sikit Ustazah. Diorang tengah try nak buat sama tu. Tak adalah lagi sangat. Tapi kalau boleh slow sikit sebab gambar diorang pun nampaknya cun-cun belaka tu. Nak edit dah sekali tu agaknya. Sambil-sambil lah sambil-sambil. Itulah selain daripada nak menjadi pelari Olimpik tu, saya pun nak kejar ni lah kereta api Jepun tu kan, Shinkansen nak kejar juga lah, dia laju. Itulah kadang-kadang orang cakap dengan saya, awak yang laju nak pergi mana, nak pergi IOI ke kan. Okay, jadi saya slow down sikit lah ya. Kadang-kadang kita nak tot kan, kita pun saya takut tak cukup masa sebenarnya, kita nak cover banyak juga hari ni. Okey, jadi dah siap lah, saya anggap dah siap, boleh nampak gambar. Okey, jadi yang belakang ni agaknya kursi lah gambar kursi dia tak terpadam lah. Jadi kita pun dah boleh save. Okey, nanti saya akan rasanya saya boleh highlight nanti, tapi kita boleh juga tekan download dekat sini. Iaitu bila kita klik pada jenis file, iaitu PNG ke sebagainya, JPEG ni ada PDF dan sebagainya, kita boleh set belaka. Kan, jauh kata boleh set belaka. Betul ke ni sebutnya sumbang bunyinya. Okey, jadi kita boleh tentukan kita nak simpan dia dalam bentuk apa. Tadi kita kena tahulah, kalau PNG ni gambarnya static, JPEG pun static, tapi PNG lagi cantik sebab dia kata apa, high quality image. Okay, kalau dalam bentuk dokumen biasanya kita gunakan PDF ni ada untuk PDF print untuk print, kemudian yang ni kita boleh banting ke macam tu lah kot kan. Okay, kemudian boleh MP4 ni dalam bentuk video. Ni penting juga untuk kita tahu, dan GIF ni untuk short clip, no sound jadi dia akan jadi macam bentuk gerak-gerak macam tu kan. Okay, dan juga kita boleh export sebagai PowerPoint. Yang ni kita akan sentuh bahagian presentation nantilah. Jadi biasanya untuk kita nak simpankan gambar ni, okay, kita boleh tekan download. Okay, kita dah pilih PNG untuk kita jadikan gambar ni macam freeze macam tu. Okay, jadi kita tekan download. Dan masalah dunia kalau kita tak tahu kita download kat mana. Jadi saya harap nampaklah dekat komputer saya ni, ada tak dekat bahagian kiri bawah ni. Kalau nampak lah kalau tak nampak, tak kisahlah. Yang penting kita tahu kita download kat mana kan. Kalau saya buat shortcut kat siap dekat desktop supaya tak sesat kan. Mana pula download ni kan. Okey, boleh jadi yang ni tadi, kita pergi balik kat kita punya Google Classroom. Kita kan tak nak jadi biasa kan. Kita nak jadi biasa, kita tak nak, kita nak jadi luar biasa. Jadi kita boleh tekan pada upload foto ni tadi. Okay, kita pilih dari komputer. Saya dah buat dekat download. Okay, ni dia. Tak tukar nama pula tadi, lupa Jadi kita pun upload. Tada kan, tapi tu besar pula, tapi kita boleh adjust. Benda boleh bincang lah. Diikut pula mouse saya ni Okey lah, mana-mana lah boleh lah ya. Okay, kita boleh select class team. Jadi kalau murid kita masuk kelas kan, dia nampak dah, ni kelas teacher Farah kan. Jadi dia ada rasa okey, teacher Farah nak bagi assignment apa pula hari ni, minggu ni kan. Jadi itu first lah. Kita baru cakap pasal tentang GC dan nanti tentang cara nak share macam mana dan sebagainya, kita akan sentuh secara sepintas lalulah. Okey, boleh? Okey. Dan seterusnya saya balik semula kepada mungkin nak boleh pangkah lah kot kan. Okey, saya balik kepada pangkal jalan tadi. Seterusnya saya nak sentuh sikit tentang YouTube. Oleh kerana saya salah seorang YouTuber pendidikan tak adalah ramai sangat dia punya subscriber tu, tapi bolehlah sebab bukan artis kan. Jadi lepas ni bolehlah jengah-jengah lah jengah saja kan. Okay? Lama lagi famous lah. Famous tu bonus lah. Yang penting matlamat saya untuk berkongsi lah. Sebab nak tulis buku saya tak pandai jadi pandai cakap sikit-sikit, belajar buat editing sikit-sikit, kita kongsilah mana yang boleh. Ya, itulah. Kalau nak harap kaya memang tidaklah rasanya. Kalau sebab orang ingat saya jadi YouTuber je kaya jutawan, tapi sebenarnya proses itu bukan mudah. Bukan mudah, ya Allah ampun. Okey, jadi saya nak sentuh tentang YouTube lah kalau cikgu-cikgu, sekarang banyak juga cikgu YouTuber kan, cikgu Tube, Akademi YouTuber dan sebagainya. Kalau cikgu-cikgu biasa buat video dan upload dekat YouTube, kadang-kadang dia minta apa, thumbnail, perasan tak? Kan? Ataupun kalau yang baru nak rasa, okay, lepas ni nak create satu channel lah, boleh sebab senang je, sangat senang kita buat dekat sini je. Saya boleh kata 90% saya memang buat bersini je. Jadi 5 minit siap thumbnail lah. Sementara tunggu dah upload je, saya pilih lah mana-mana thumbnail sesuaian, tepek muka sikit. Dah siap. Dia buat upload. Sambil dia tak habis upload tu kan,
kita dah siap masukkan thumbnail. Okay, jadi kat YouTube tadi saya nak sentuh sikit tentang YouTube intro. Kadang-kadang kan ada YouTube intro saya tak buat lah saya tunjuk saja, boleh pilih mana-mana yang berkenan. Contohnya PKP ni kan, PKP kan, ramai yang buat masak-masak ni, boleh dah ni, kita pilih lah yang bersesuaian kan. Ambil video sikit dan kita boleh edit lah. Kan, saya tunjuk sikit saja lah untuk intro kan. Selamat datang from Mr. Papa Kitchen kan, atau Padli Kitchen contoh betul maknanya. Itu contoh sajalah kitchen ke dari dapur ke apa benda ke, atau pulanglah ikut kreativiti masing-masing. Okay, itu untuk YouTube intro. Okay, boleh edit-edit lah. Senang je, tak payah fikir macam mana nak buat kan. Okay, kemudian selain YouTube intro, ada satu perkara yang penting dalam YouTube, iaitu saya nak contoh tentang thumbnail. Apa benda thumbnail ni? Jadi kalau adik-adik tengok poster dekat link YouTube tadi, sementara tunggu countdown yang canggih tu kan, ada bunyi robot apa semua tadi. Jadi dekat YouTube thumbnail ni sebenarnya adalah kita punya first impression tentang keseluruhan video kita. Video kita nak cakap tentang apa, kan, tajuk dia. Macam kita beli buku lah, beli buku ada tajuk muka depan kan, gambar matahari, gambar bulan bintang dan sebagainya. Jadi orang kata, hey, don't judge a book by its cover kan. Tapi bila video ni, thumbnail ni pada saya sangat penting. Sebab kan kadang kita duk scroll YouTube kan, macam menarik je ni kan, orang ni buat muka terkejut macam ni kan, buat muka macam ni comel kan, buat muka macam ni sweet kan. Jadi kita rasa comel kan, kita boleh klik. Dapat dah dia punya kita panggil apa, algoritma ke apa benda tu kan, dapat dah. Jadi pada saya sangat penting, bolehlah edit-edit tadi, tema dia ada di sini juga. Boleh tengoklah kalau suka warna pink, tadi saya nak cari food. Banyak. So tinggal, haus pula rasa jadi tak ada air ke tak ada air saya nampak air cocktail yang macam sedap pula. Tak ada air okey, digeling okey. Jadi kalau kita boleh edit juga daripada thumbnail ni, cantik lah. Saya tak boleh tunjuk lah kot, nanti bila kita upload video dia akan minta thumbnail. Apa jadi kalau kita tak bagi thumbnail, dia akan ambil je mana-mana bahagian daripada video tu. Kadang-kadang kita suka, kadang-kadang kita tak suka lah jadi kita boleh sediakan YouTube thumbnail penting pada saya sangat penting. Okay, kemudian kita ada channel art juga. Channel art ni untuk pemilik video, pemilik channel, dia juga menceritakan sikit lah tentang video channel kita. Contohnya kalau kata saya buat tema universiti kehidupan lah University of Life kan. Sebab saya fikir banyak benda saya nak cerita dalam tu lah. Jadi kalau yang masak-masak tu tadi, masak tu kan, kita boleh cerita sikit, kita boleh carilah YouTube tentang maksud saya channel art tentang masak. Dia akan minta kita untuk letak dekat kita punya channel yang atas sekali tu. Macam bila orang klik dekat kita punya channel, itulah dia paparan hadapannya. Thumbnail tadi paparan hadapan untuk video kita. Tapi ini adalah paparan yang menceritakan tentang channel kita. Kan masak-masak ni kan, dia nampak aiskrim ni rasa macam kan. Okey, itu sedikit lah. Dan satu lagi ialah outro. Outro ni pada saya tak kurang pentingnya. Sebab kalau kita dah duk galik tengok orang dah tengok orang duk macam-macam lah konten dia details lah, konten pendidikan ke artis ke dan sebagainya. Jadi akhir sekali dia kata apa, don't forget to subscribe kan. Kadang dia suruh like dan share dan tekan button loceng dan sebagainya. Itu semua marketing lah yang dapatkan subscriber, semua views dan sebagainya. Adalah kaitan-kaitannya dengan untuk semua YouTuber. Okay, cukup? Boleh dah Okay, boleh? Okay, ada soalan tak ada setakat ni ya, memang saya nampak dia tulis kena rajin-rajin explore. Ya, untuk benda-benda macam ni, kita kena rajin untuk kita try and error lah kita try. Kalau tekan ni jadi apa? Macam ni, kita kena try lah. Okay, seterusnya saya nak berpindah kepada poin yang kedua, iaitu bina/PDPR. Ini adalah perkara yang paling digemari lah untuk guru kan? Betul tak guru? Kalau saya bagi dekat murid sikit. Nanti saya ceritakan sikit lah. Okay, jadi seram pula tengok gambar yang ni kan. Tapi nak cerita yang setiap masa, setiap ketika cikgu kadang mengorbankan masa tidur, masa makan untuk buatkan video. Jadi sedikit tentang elemen trik. Saya nak home dulu. Okay, kita teruslah kepada hands on takut teori kan tak pandai. Jadi kita boleh pilih dari mana kan? Daripada education presentation. Okay, terutamanya sebagai pendidik lah ataupun murid-murid pun boleh buat
Jadi bila kita pilih template untuk education, Canva dah sediakan banyak. Tadi Tuan Haji sebut dia ada million million. Dan sebenarnya sebelum saya menggunakan Canva for education ni, free kan? Saya pernah melanggan untuk Canva Pro sebenarnya. Bayar dalam RM30 lebih macam tu lah sebab dia dalam berapa dolar saya tak ingat. Untuk dapatkan feature. Sebab kadang-kadang geram tengok gambar tu cantik, tapi bila kita guna, dia ada gambar crown. Maknanya itu untuk pro version sajalah. Saya pun tak apalah, kot boleh lah berkorban sikit lah. Sebab masa tu nak buat video lah video untuk YouTube kan. Jadi kita nak yang cantik, saya bayarlah. Tapi rupa-rupanya, cikgu-cikgu sekalian, satu kerugian besar lah kalau kita tak guna YouTube pula Canva for education. Sebab segalanya percuma jadi kerajaan dah bayarkan untuk kita lah Jadi rugi, sangat rugi kalau tak guna one stop center. Semuanya ada di sini. Macam duta Canva pula kan. Okay. Jadi kita nak buat slide ni tadi, kita boleh pilih daripada education presentation. Pilihlah mana-mana yang berkenan di hati. Kan. Ataupun kalau tak nak, kita pangkas saja supaya dia ada presentation yang lain juga. Education, event, brainstorm, ada marketing kalau terlibat dengan marketing, ibu bapa yang berniaga di musim-musim PKP ni ada yang mencari pendapatan tambahan dan sebagainya. Selain boleh buat poster, boleh juga buat ni marketing macam ni lah. Tapi sebab kita boleh pelbagaikan dia sebenarnya, dan mungkin saya boleh ambil satu contoh lah saya ambil daripada education lah. Okay, saya nak ambil yang mana? Saya ambil yang paling simple lah. Sebab less is more kan. Okay, tak mau dah tengok semua gabut ni. Kadang-kadang kita tengok presentation pun kita tahu, oh ni PowerPoint ni. Yang ni yang PowerPoint free version tu kan. Jadi ada tips juga iaitu selain daripada Canva, kalau kita suka menggunakan PowerPoint, kita boleh gunakan template-template yang cantik-cantik, indah-indah di Canva ini di PowerPoint. Nanti kita boleh export. Saya akan tunjukkan sekejap lagi. Kita boleh export ke PowerPoint. Dia compatible tau. Dia geng lah. Dia ngam. Jadi gambar-gambar dia, tulisannya semua boleh masuk. Jadi bila masuk tu, kita boleh pilihlah kita nak ambil keseluruhan slide ke, ataupun kita nak pilih satu ni, nak pilih dua ke, kan? Kita boleh tambah slide. Macam tu lah. Kalau macam saya kadang-kadang bila kelas saya memang suka buat poster. Sebab saya rasa tak susah lah 2 minit siap. Kan? 1 minit setengah lah tolak masa untuk download kan? Kan? Jadi memang sangat mudah cikgu. Kita boleh buat katalah saya mengajar pendidikan Islam. Kita nak buat kelas PAI ni. Pendidikan Islam. Kan? Tadi Tuan Najib tadi pun dah tunjuk. Okay, untuk ni kita boleh pilih font yang kita suka. Kalau saya memang saya suka sangatlah Bobby ni. Bobby kan? Bobby Jones. Nama font pun sudah hafal Saya suka sebab dia tebal budak dia jauh nampak. 1 kilo nampak kan? Setakat ni contoh sajalah Jadi kita pindahkan sikit. Kita boleh adjust nanti ikutkan diri cikgu-cikgu. Okay, bersama Ustazah Farah. Terlalu besar pula. Okay. Betul saya nampak ada yang kata boleh upload daripada device kita pun boleh Okay, saya nak upload lah, katalah saya dah upload siap-siap. Kita boleh pilih kalau kita simpan dekat mana ke, dekat desktop tu kita boleh upload kemudian. Dan katalah saya nak pilih gambar yang nampak cerdik sikit lah cerdik. Okay, ini pula yang ikutnya Okay, contohlah ni semua poster kan. Okay, jadi sekali lagi kita tekan saja background remover tu. Kalau nak buat yang macam stiker outline tu pun boleh lah. Okay, kita tunggu sekejap. Ini take some time. Okay, itulah lebih kurang kalau saya suka tulis masa. Dan saya nak cerita sikit tentang elemen elemen. Pentingnya penguasaan elemen sebab dekat elemen lah di mana kreativiti kita seserlah. Gitu. Sebab bila kita gunakan keyword yang betul contohnya saya nak ambil gambar Muslim gambar orang berhijab contohnya. Okay, dia bolehlah kita nak animated ke apa, ni all lah. Kalau kita nak dalam bentuk foto, kan nampak gambar macam ni. Nak buat poster awal Muharram, bolehlah pilih Kemudian grafik ni di dalam bentuk vektor. Vektor. Macam ni lah bentuk vektor macam PNG macam ni kan. Masukkan video pun boleh lah tapi saya nak fokus kepada kita buat slide GDPR terlebih dahulu, ataupun murid-murid pun boleh buat sebenarnya. Boleh ikut aktiviti masing-masing. Okay. Dan ada tipsnya di sini. Katakanlah saya sukalah gambar. Saya sukalah gambar ni.
Nama friendship sangat kan. Mungkin tajuknya indahnya persahabatan tahun berapa? Tahun 6 ke tahun 2 kan? Jadi ada satu tips yang mana kita tengok sama ada mereka akan bagi magic recommendation kan. Jadi kita boleh klik, banyak geng-geng gambar macam ni yang mungkin Islamik lah. Jadi gambar yang lebih Islamik, kita nak pilih gambar dia duk tanya mak dia ke, ustazah dia ke, boleh lah. Dan satu lagi tips, kadang-kadang kita tak tahu macam mana nak tengok ni, kita boleh tekan pada butang I di atas. Ni kan info ni kan. Ni info saya ni muncul pula kat sini. Okay, info. Okay, kemudian kita, yang ni tajuk dia lah, Muslim Women Celebrating. Dan juga kita boleh klik pada desainnya dia. Okay, sebelum saya nak klik pada desainnya, kita tengok juga keywords dia ialah illustration, vector, organic. Maknanya lepas ni kalau kita nak cari elemen dekat sini, kita boleh cari guna apa? Illustration, kita type. Vector, kan? Kita boleh type saja dekat sini dan dia akan keluar. Okay, dan juga kalau kita rasa kita suka sangat dengan elemen ni, ini contohnya, saya nak simpan lah supaya akan datang, senang lah, so kita add to likes. Okay, dia dah save dan mana dia pergi? Dia pergi dekat sini. Okay, dia pergi dekat likes ni. So next time bila kita nak masukkan gambar, kita pergi dekat likes kita. Kita punya favourites lah gambar-gambar favourite kita. Okay, kita nak masuk folder pun boleh. Kita add to folder dan kita kumpulkan koleksi Muslim. Folder ni akan muncul di bawah ni. Ni sama juga. Ni tadi gambar. Muncullah BFF forever best friend forever. Betul senang saja cikgu buat poster dan gambar. Betul, sangat mudah lepas ni kalau cikgu kata Fadli buat poster hari kebangsaan Hari Merdeka. Senang, okey, siap, 5 minit siap. Kan? Jadi senang kacang dah. Senang kacang gitu. Okey. Jadi ini contohnya lah. Dan untuk menjimatkan masa, contohnya saya tunjukkan yang saya dah siapkan lah ya. Okay, contohnya ni tajuk saya lah, adab jual beli. Okey, ni gambar ni bukan nak tunggu orang lain. Tak maaf lah, ni gambar konon-konon nak semangat lah. Kita ni cikgu-cikgu kan, kalau kita tak semangat, kita pun Assalamualaikum murid-murid. Apatah lagi murid-murid lah. Kadang-kadang cikgu semangat, anak murid tak semangat itu macam biasa je bunyinya kan. Tapi biarlah kita bersemangat sebab kita sedang melaksanakan tugas hakiki kita. Jadi kalau memang saya kata tadi, kalau kelas saya memang suka blast poster lah. Kadang-kadang saya bagi dalam JPEG, dalam PNG, kadang-kadang saya bagi dalam yang bergerak-gerak jugalah. Kita boleh ni kita boleh pilih juga untuk animation dia, untuk kita boleh animate. Nak rise ke, nak photo flow ke, gitu dia masuk. Ni macam gegar sikit kan. Okay, boleh belaka boleh belaka. Okey. Jadi katakanlah kita dah siap slide kita dah pilih tadi kan. Kita dah pilih dah konten apa kita nak buat. Okey. Dah siap dah sikit saja sebab nanti kita nak export takut lama pula. Okey. Jadi kita nak dah ni objektif ni penting kriteria kejayaan penting. Nanti Nazir tengok ni. Kan. Okey. Okey, jadi kita dah bersedia ni. Katakanlah katakanlah kita nak present Jadi sebelum kita present katakanlah saya nak tambah elemen tadi, saya lupa nak berikan beberapa tips. Contohnya, selain daripada kita menggunakan dia punya 3 dots ni, kan kita berkenan gambar ni kan. Kita guna 3 dots ni, kita panggil apa? Ellipsis. Hamburger pun ada Kita klik, kita boleh nampak by designer dan kita boleh juga cari tentang cari menggunakan keyword dan sebagainya kan. Okay, kita juga kalau kita tahu contohnya saya dah cari tadi contohnya infografik. Kadang-kadang orang tanya macam mana buat peta minda kan. Kadang kita dah digalakkan untuk membuat peta minda guna iThink kan. Ada bubble, ada mencapai sana, mencapai sini. Jadi kalau cikgu boleh gunakan mind map, boleh cuba okay. Boleh juga kita boleh gunakan kotak-kotak ni. Tapi kalau saya suka gunakan infografik. Dan kita pilih dia punya isi dia tu ada berapa. Kalau ada 3, kita type 3. Dan dia sediakan kotak siap-siap. Contohnya macam ni lah 3 ataupun ni 3 kotak kadang kita tinggal isi je poin-poinnya. Sangat senang tak payah kita nak buat kotak, nak lukis line kan. Nak tarik sini. Sangat mudah. Memang sangat mudah. Ni pejam mata boleh buat. Tak saya pejam mata apa jadi? Jadi kat sini. Saya tak nak buat kat sini lain. Sorry. Mungkin saya nak buat objektif. Kan? Jadi ni tadi biasa sangat ni. Saya nak buat luar biasa sikit.
Jadi kita masukkan dekat sini. Kan? Jadi objektifnya tinggal sini, contoh. Saya buat dalam satu tempat Maksudnya kita asingkan sepatutnya macam ni lah. Kita boleh sepatutnya ni 2 je Kita boleh pilih yang 2 lah. Boleh lah mana-mana. Pilih 2. Sebab masa mungkin singkat kan, jadi kita pilih 2 saja. Kita pilih mana yang berkenan 2 kan. Macam ni lah, ataupun ni ke mana-mana lah yang berkenan di hati. Boleh belaka boleh belaka. Mana dah? Capas-capas sikit ke? Boleh lah. Katakanlah memang 3 tadi, tak lupa pula. Okey, saya memang suka guna bentuk-bentuk macam ni lah Kalau yang 3 tadi kita boleh masukkan. Nanti kita tambah lah objektif kita apa. Contohnya tadi, saya nak menyatakan pengertian kita putih sikit dekat sini. Balikkan sikit. Better guna control C and control V lah. Senang kan? Dan kita boleh masukkan font yang kita suka lah. Macam saya suka juga guna KG ni. Comel kan? Sebab tulisan A dia cantik. Itulah contoh. Jadi menyatakan yang ubah besarnya kan? Sikit lah. Itulah. Jadi dari pembelajaran ni kita alihkan. Kita cakap lah mana-mana yang sesuai kan. Dia nak juga bentuk tu kan. Kecilkan sikit. Kalau tak nak guna ni kita kontrol semua, kita terus masukkan nombor pun boleh juga. Kecil dah jadinya Ini contoh lah nombor 2 kat sini. Jadi nombor 3 tadi dekat sini kan. Kita boleh adjust lah ikut suka, ikut kreativiti masing-masing. Contohnya kan nombor 3 kita mungkin boleh masukkan ni alis sikit lah. Jadi nombor 3 menerangkan adab ataupun membacakan dalil. Dalil dah ada Ni start nombor 1 ni kita pegang. Okay. Macam tu lah lebih kurang kita lebih. Jadi budak tengok dia kita nampak macam canggih sikit lah canggih sikit lah. Macam tu. Okay. Ni contohnya kriteria kejayaan lah Kalau Nazir datang ni memang dia tengok betul ni. Jadi pastikan murid. Jadi saya pun harap di akhir pembelajaran ini murid boleh lah mencuba mungkin 2 daripada berapa kan contohnya macam tu lah. Okay boleh. Dan juga keyword ni lah elemen ni memang penting. Dan kalau kita nak dia bergerak-gerak tu kita type animated. Animated apa? Contohnya science kan, kita nak ajar science. Ni animated deker. Dia gerak-gerak kan. Jadi bila kita masuk kelas tu, ni pun gerak-gerak ni. Duk memanggil-manggil belilah kasut, belilah handbag belilah apa tu satu lagi tu. Jadi contohnya macam tu lah. Keywordnya ialah animated. Dan setengah orang dia menggunakan simbol plus ni. Animated, deker, animated. Budak-budak suka apa budak-budak suka rainbow. Kan rainbow. Kita boleh pilih yang foto ke grafik. Ni kan macam ni, impresif. Kan? Okay. Macam tu lah. Maka ada bunyi mic tu dia nak masa saya ni ke? Saya laju sangat ke? Okay, boleh? Laju juga. Laju Allah tolong lah boleh? Ada komen tu. Laju sangat. Ustazah bukan boleh pergi mana pun PKP ni. Slow. Tak ada nanti boleh ulang lah boleh rewind lah, boleh tonton banyak kali lah Okey, boleh saya ni kadang-kadang lupa nak bernafas cakap tot kan. Okey. Macam tu lah boleh. Saya nak slowkan pace sikit lah. Jadi saya bercerita tentang macam mana kita boleh masukkan elemen tadi. Kita menggunakan perkataan animated contohnya kan. Okay, kali ni saya nak gunakan perkataan 3D. Kita nak ni memang favourite saya juga. Ni 3D karakter ni. Dia comel kan. Kan jadi dia 3D lah, dia comel macam ni. Dia macam video stop motion kan. Yang kartun apa tu yang dia gerak-gerak kan. Susah tu nak buat stop motion. Okey, contohnya macam tu lah. Dan kita boleh typekan. Yang ni contohnya saya masukkan apa? Shopping ke, sale ke, shop ke kan. Berkaitan dengan tajuk lah sebab kita bercerita tentang adab jual beli. Kan. Jadinya macam-macam lah ada. Boleh scroll down sampai bawah foto, grafik, video kan. Video orang shopping pun ada. Ni gambar ni kan. Tak pakai mask ni mungkin sebelum PKP lah macam-macam ada. Okey. Dan katakanlah saya rasa slide kita dah siap ni. Kita ada 10 slide. Okey. Dan kalau boleh kita nak berpindah kepada tugasan saya seterusnya iaitu presentation. Okey. Jadi daripada gambar ni tadi, daripada slide ni, okey, siap dah ni. Berpeluh cikgu kan.
berpeluh kan, mak nak makan, barulah saya ingat lapar kan, okey jom kita makan, slide mak dah siap dah, kan. Jadi kita pun dah boleh mula bersedia lah untuk PDPR the next day lah, ataupun kadang-kadang saya pun nak kelas pukul 11, pukul 8 sempat lagi insyaAllah. Nak kata mudahnya Canva kan, kita dah ada konten, kita tak ada laju kan. Jadi yang selebihnya kita nak bagi penerangan, nak discuss dengan murid bergantung pada subjek lah Kalau matematik tu mungkin ceritanya lain sikit lah. Okay. Jadi sekarang kita nak masuk kepada presentation. Saya nak present ni. Orang biasanya dia suka gunakan PowerPoint kan. Tapi sekarang zaman dah sedikit berubah. Kita boleh gunakan Canva juga kalau kita nak present. Okay, lagi cantik lah sebab tu kadang-kadang saya tengok slide kan, dah tahu dah dia ni guna Canva. Kadang-kadang lebih kurang sama je pattern kan. Jadi kalau sama pattern tu nak lain daripada orang tu, kita tukarlah colour kan. Tak naklah grid ni warna ni kan, jadi kita nak tulisan warna ni lah, boleh tukar, boleh ni tulisan. Dan kemudian kalau nak background mana-mana ke, tukar sajalah ni warna-warna ni. Okay, nak present dah ni. Bismillahirrahmanirrahim kan. Okay, jadi kita tekan pada, kadang-kadang dekat sini dia ada button dia sikit tulis dah present. Okay, tapi kalau tak ada, kita tekan ellipsis ni, hamburger ke whatever the name is, kita klik dan kemudian kita klik present. Present ke present, saya rasa present lah kan cikgu BI kan. Present tu hadiah present, kita nak present ni. Dan kalau kita lihat ada 3 jenis presentation yang macam mana yang kita nak. Saya akan mulakan dengan standard terlebih dahulu, dan kemudian autoplay ni senang lah, kita boleh skip untuk dia mainkan video tu secara automatik. Dan untuk presenter view kita akan buat nanti. Ada yang tanya mungkin macam mana jadikan PowerPoint sekejap kita try dulu, nanti kita try convert. Boleh ya? Saya nampak ada soalan juga Siti Adibah. Okey. Jadi kita mulakan dengan standard, kita klik present. Tada, dia dah jadi full screen. Saya harap dia bekerjasama dengan baiklah. Boleh nampak jadi cikgu bila kita gunakan yang presenter mode ni, presenter mode maksudnya yang standard mode ni, kita boleh handle slide kita dengan space kita lah. Kita nak laju ke, nak cepat ke kan. Jadi kita control dengan menggunakan arrow ke kanan atau ke kiri. Okey, ke kanan atau ke kiri ni. Okey, kita kontrol lah. Okey, seterusnya dalil. Setiap taranum sebab ni kan pi kan, kita pun baca dalil, kita setiap taranum lagi. Bayati 1, nahwan 1 kan. Ujian semua dia kan. Tarik. Saya takut nanti line terganggu jadi eksklusif line cukuplah murid kelas saya sajalah gitu. Okey. Jadi kita bacakan dalil dan sebagainya dan kita tanyakan hukum. Katakanlah kita nak berinteraksi dengan murid. Sebab kadang-kadang murid ni tak tengok je kita punya slide kan. Kadang-kadang dia pun kan, kena pula tak buka kamera. Dia tak buka kamera, tengok video nanti kan. Okey, untuk setakat ini saja kelas kita hari ini kan. Ambil gambar, dia terus buka kamera kan. Ada semangat bab tu lah. Sebab kita tanya soalan dia tak jawab. Tak jawab kan. Ni anak-anak murid yang menonton ni kena tengok. Kan, saya cakap ni kena soalan kan. Dia macam cikgu tanya, cikgu yang jawab. Kan. Okey. Okey, jadi kita ada satu fungsi Kalau perhatikan, kita boleh tengok saya punya beaver dan juga mouse ni. Nampak beaver saya comel kan. Okey, kita gerak turun ni. Okey, ada satu butang di bawah ini, boleh nampak ada tanda arrow ke bawah tu untuk kita exit full screen ni. Kalau kita tekan ni, dia keluar balik lah macam tadi. Dan nak tunjuk tadi, Tuan Haji dah tunjuk sebenarnya untuk magic shortcut. Dia kata tadi tekan D jadi apa? Boleh dengar ke muzik dia? Saya tak rasa boleh dengar. Tak dengar lah kot kan? Okey. Jadi ini bukan cara shortcut lah. Ini cara yang suka klik-klik. Jadi kalau kita nak gunakan timer cuba kita soal. Okey, Fadli. Fadli rasa apa hukum berjual beli? Jawab. Saya tak tahu Ustazah. Tak tahu, awak rasalah agak-agak lah apa. Cuba. Harus Ustazah. Harus. Fadli memang budak smart boy jadi walaupun dia hentam kromo tu, sebenarnya jawapannya betul kita bagi tepukan untuk Fadli. Tak buka pula okey. Jadi jawapannya betul, harus kan. Jadi sambil kita soal tu, saya nak tekankan nak tunjukkan satu fungsi lagi, iaitu ni macam gambar antena ni. Okey,
Dia kata kita boleh crowdsource questions from your audience with Canva Live. Hari ni bukan saya je masuk StreamYard untuk live lah bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan dengan anak murid, dengan para guru sekalian. Tapi di Canva juga kita boleh live. Sekarang orang live belaka kan, secara langsung sekarang tak ada rakaman-rakaman dah jadi secara langsung ini dibawakan oleh, bukan kan? Okey, jadi kita boleh klik pada Canva Live ni. Kita klik sekarang, jeng-jeng. Okey, boleh nampak Okey, Canva Live ni adalah keadaan di mana kita boleh berinteraksi dengan murid kita berdasarkan slide yang kita tengah mainkan ni. Kadang-kadang anak murid saya tahu dia suka sangat chat apa-apa dekat ruangan chat GM tu. Kan, static Ustazah sound kat sini kan. Jadi kalau saya, dia tahu dah. Dia membawa Boleh apa okey. Jadi saya cakap apa tadi tengok. Itulah kan. Jadinya saya akan matikan chat di Google Meet itu dan saya cakap okey kita beralih kepada Canva Live. Pergi live kan. Okey, kita pun start new session. Dan saya nak minta juga tuan-tuan, puan-puan yang sedang menonton boleh cuba juga. Okey. Yang pertama kita boleh. Ustazah ada permintaan yang ini kena buat slow sikit, step by step. Dia orang nak try nanti. Okey. Slow sikit, go slow. Right. Nak get IOI kan? Tak jadi pula kan? Okey. Jadi bila kita dah klik pada session ni kita boleh minta murid untuk kan sopan santun tak? Okey, sopan santun sikit kan? Okey, kita boleh minta murid kita untuk kita copy link ni tadi. Dia dah bagi link kan tadi? Kita copy dan kita pastekan di, contohnya kita punya GM. Kita pastekan di ruangan chat. Kita dah tak bagi budak chat dah, tapi kita je boleh hantar message kan? Jadi kita tampal di situ, kita paste di situ dan kemudian kita tunggulah respon. Jadi sebenarnya tu saya minta juga tuan-tuan perempuan boleh juga buka browser baru ataupun Chrome baru, typekan canva.live. Okey, dan dia akan pop up untuk masukkan 6 digit kod. Okey, dan kodnya hari ni saya pecahkan kod rahsia ini 843 162. Suspend tak? Laju, alamak laju juga. Apa macam ni? Okey, jom join. Okey, boleh cuba join jom. Okey, saya tunggu ni. Anonymous. Okey, anonymous dia mungkin terlupa nak tulis nama Jadi pastikan dia dah ada bahagian nama tu. Dia ada bahagian nama minta keluar balik, masuk balik dan tuliskan nama. Saya nak berkenalan juga. Jadi boleh sambil tu bolehlah tekan-tekan apa-apa benda yang dekat situ kan. Hai Syah. Baru kita kenal. Baru kita boleh tak kenal. Bahaya juga baru kita boleh berkenal-kenalan kan. Okey, Syahwati, Waalaikumsalam kan. Macam artis pula kan. Arif, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Anonymous ni mesti kes terlupa tulis nama. Okey, dia ada tulis bahagian komen tu, bawah tu tulis nama wow, this is wonderful memang wonderful, awesome apa semua adalah. Ramai peminat dah. Alhamdulillah nama dah fine. Itulah tu. Okey, hai Diana, terima kasih. Kalau saya laju tolonglah itulah dia masalah. Itulah nak cepat habis tu, tapi saya nak seronok sebenarnya berkongsi tak adalah pandai sangat. Tapi kita kongsi apa yang kita tahu. Jadi bila kita share tu kita akan lagi ingat. Dan mudah-mudahan dapat tu ada soalan terus boleh jawab kot Ustazah. Kod bertukar setiap kali masuk. Kod bertukar setiap kali masuk. Okey, saya akan tunjukkan nanti bila kita end session ni dia akan terkeluarlah kod ni. Jadi kalau kita mulakan session yang baru, jadi a new code will be generated gitu. Maksudnya kalau kita dah keluar daripada sesi ni nanti kita akan tunjuk. Jadi kita kita dah keluar, dia akan keluar satu butang untuk kita mulakan new session. Jadi bila new session tu dia akan keluar kod lain. Jadi kena masukkan kod barulah. Ya. Okey, boleh kalau rasa suka kan boleh bagi tanda heart lah, heart shape kan. Macam ni, jadi tak nampak kena bagilah. Kan boleh main-main yang butang tu, nak tepuk, nak gelak, jangan menangis juga buat menangis pun ada kan, tak silap saya. Kenapa saya tak boleh nak remove background tengok kita check lah kadang-kadang sebab kena tengok juga akaun kita. Sebab kalau guna yang basic kita tak boleh sebenarnya. Ada untuk pro dan untuk edu ni memang boleh, itulah kelebihannya.
Tahniah Farah dah tahniah dah tahniah. Tepuk. Saya nak kena screenshot lah ni tepuk lagi. Tepuk kan. Tepuk. Okay, sebab tak ada gambar marah kan. Kau tak marah kat saya, aku mengaku ni kan. Okay, nak bayar tak K1 ni apa semua kan. So, guna tag siapa Saya baru subscribe YouTube, ya Allah kan. Terima kasih. Okay, jangan over sangat, nanti penganjur marah. Okay, baik. Jadi kita terus, katalah kita, saya ni nak membentang tajuk ni, okay. Jadi hukumnya anak-anak ialah harus, kadang-kadang budak tanya. Kadang murid kita tanya, katalah soalan ni, thank you Ustazah. Ada soalan tak contohnya tentang hukum? Tolong tanya sikit. Jadi kalau laju takut tak sempat nak payah tak Gameboy ni. Ataupun kalau murid kita bertanya tentang hukum perkara yang sedang kita bincangkan lah Jadi kita boleh, ya Allah lajunya tak sempat dia lari. Okay, kita boleh pergi dekat ellipsis ni. Laju terbaik. Laju. Tak sempat nak kejar saya kan, saya laju dah. Rupanya ada orang lagi laju lah Aku tertinggal kan. Jadi kurang kejar, saya lari lagi laju Okey. Jadi kadang-kadang kita boleh sebenarnya kalau murid kita tanya soalan. Okey ni Fatina Dira cakap perkongsian terbaik kan. Sebenarnya saya mengharapkan soalan lah contohnya Ustazah, kenapa tak hukumnya sunat? Saya kata memang hukum asal jual beli ni ialah harus. Sebab takkanlah jual beli ni, sunat ni ialah kita buat, kita dapat pahala kan. Tak buat, tak dapat apa-apa. Jadi hukumnya harus. Kita dibenarkan selagi mana tidak terlibat dengan benda-benda yang haram, tidak melibatkan benda yang tak patut syar'i dan sebagainya macam itulah. Tapi ada juga hukumnya, contohnya Fadil, tak mau Fadil lah, nanti sensitif lah. Dia mengajuk lepas ni kan, nanti dia mengajuk saya takut. Katalah lepas ni, si Polan kan. Saya cakap anda, si Polan, awak rasa macam mana ayam goreng tu boleh jadi haram? Jual beli, dia meniaga jual ayam goreng. Tapi saya cakap dengan dia haram ni. Ustazah, ayam tu sembelih elok dah kan? Jadi dia mempertikaikan lah ayam goreng tu haram sebab ayam tu awak curi jiran awak punya kan? Awak sembelih, pada awak goreng awak jual lah. Jadi ayam tu haram lah. Jual beli tu haram lah. Contohnya macam tu lah. Ada soalan tu? Ya. Tengok. Soalan hukum gambar. Tak. Berapa orang boleh masuk dalam gambar? Dalam live gambar ni ada limit tak? Yang tu saya tak ada jawapan setakat ni. Tapi setakat ni sebab saya bila kita buat kelas tu setakat ni murid kita boleh masuk lah. Selagi mana mereka ada access to the data kan. Jadi selagi mana dia ada line boleh lah kan. Setakat ni kita ada berapa? Ada 1,600 betul yang sedang live. Dan tak tahulah kalau semua masuk ke. Setakat ni nampak macam tu lah. Daripada dia laju kan. 1,700. Macam tu lah. Ni contoh Diana buat soalan ni. Alamak, saya takut saya tak boleh jawab kat ni kan. Jadi kita lari lah kalau pergi ni. Ada hukum-hukum lain nanti saya bagi yang Bayan Linas Bayan Linas saya bagi terus. Saya bagi link Bayan Linas lah boleh okay. Jadi saya nak cerita yang bahawa dengan menggunakan yang balas ni murid kita boleh tanya terus kat sini. Tapi kalau ada budak mengarut ni contohnya saya minta maaf Arif. Katakanlah dia tulis mengarut kan, biasalah dalam mengamal tu kan dia biasalah dia yang macam noti-noti kan. Dia sebenarnya penghibur kelas kan. Mengarut ni. Ada mengarut ni saya cakap mengarut. Minta maaf Arif, minta maaf ampun. Saya pergi delete message. Kesian Arif. Minta maaf Arif, ya Allah. Contoh. Tapi saya sebut nama dah 3 kali ni. Terima lah Arif Jadi saya nak cerita yang yang benda ni, yang ni kita boleh kawal lah. Kadang-kadang ada tulisan-tulisan yang tidak sesuai dibaca oleh tontonan umum kan. Dia ada package umum lah. Tapi alhamdulillah hari ni nampaknya penonton-penonton penonton-penonton ni semua elok-elok lah jadi kena display bigger lah kan. Sebab dirakamkan kan. Jadi kita kena buat yang sikit lah. Okay, cukup lah, ya Allah ampun. Okay, jadi samping kita live ni tadi, okay, kita boleh juga mainkan ni lah kita nak shortcut ke, nak long cut ke, boleh belaka. Sekejap minta cinta izin minum air, sopan tak? Kering nak dekat saya minta maaf nak kena tutup kamera ke? Sekejap minta maaf sopan menonggang, ya Allah ampun. Nanti kalau tekak kering laju. Kalau tekak basah tak laju Okay. Contoh. Okay. Jadinya apa tadi nak cakap, tengok. Okey, kita pergi balik bawah ni. Ingat tak tadi saya cerita, bila kita present, kita ada 3 type.
Saya gunakan tabs yang pertama kan, iaitu apa tadi? Standard. Okey. Kalau ingat, yang kedua ialah kita menggunakan timer kita ada timing dia. Dan yang ketiga ni ialah presenter view. Saya kena tunjukkan juga, kalau tengah-tengah membentang ni, saya rasa alamak lepas ni apa? Saya klik pada presenter view. Dan, okey, kalau kita ber-Google Meet dengan murid, kalau kita nak share window, kita sharekan window yang ini. Bila kita pilih, dia kan ada tab, kemudian dia ada window dan dia ada entire screen, kan? Jadi kita nak pilih window tu, kita kena pilih ni, yang nama dia ni audience window. Barulah, contohnya saya kena full screen dulu dan kita jangan buang. Jangan merajuk nanti, kita simpan dulu. Kita dah pilih audience window. Apa bezanya tuan-tuan dan puan-puan? Bezanya ialah, apa magicnya? Siapa yang perasan apa perbezaan sebelum dan selepas? Jawab. Kita nampak slide kat bawah. Yes lah, pandai smart boy Okey, bagus Fadli. Fadli je jawab tadi. Yang lain mana tak jawab? Kan? Gagang pula kan. Jadi bagusnya yang lain mungkin perlukan masa yang lebih untuk berfikir kan. Okey. Jadi saya padam dulu. Okey. Jadi bezanya yes, kita nampak the upcoming slide. Kita boleh nampak ni lepas kita terangkan objektif ni tadi, kita nampak pengertian. Kemudian kita lepas dalil ni hukum. Tapi budak-budak ni, murid-murid ni tak nampak. Jadi murid-murid kalau tak nampak slide ustazah atau slide cikgu-cikgu, maknanya dia boleh presenter mode lah tu. Tapi tak nak bagi awak tengok lepas ni apa. Dia rahsiakan. Kan? Surprise kan? Jadi itulah tujuannya. Itulah perbezaan yang nyata lah. Okay, dan saya nak tunjuk juga, saya sengajalah exit presentation saya sengaja ni, tengok saya tekan. Okay, Pak, ada satu pop-up. Okay, dia kata apa? Heads up, you're still live, awak masih hidup. Masih hidup bukan, awak masih bersiaran langsung. Okay, jadi kita suruh kita return to kita punya live station tadi dengan menekan present button. Got it? Okay, jadi maksudnya apa? Bila kita tekan balik dekat ellipsis yang 3 titik ni, kita tekan dan kita tengok ada present. Okay, dia bling-bling. Maknanya oi belum keluar kan. Jadi kita klik dan kita tengok sebenarnya kita letak standard. Okay, masih live. Ada Fazrina Suhara Hai Fazrina kan. Saya suspect macam kenal ni suspect ni. Okay, hai Fazrina. Okay, jadi kita nak end session dah. Okay, tamatlah sudah. Saya harap tercapailah objektif kan. Untuk lambai-lambai ni semua kan. Kita pernah bincang soalan kebat ni, iaitu isu semasa tentang penipuan online tadi. Dia kan tengok macam model ni, dia sampai macam kan, lain lah ya. Sebut sendiri lah ya. Jadi kita nak end session kan. Barulah kita betul-betul terkeluar daripada sesi ni. Kata yang sebenar. Boleh? Kita pun like pula. Kita pun nak panjang tadi. Panjang live tak nak tunjuk dah. Kod kita tak nak tunjuk dah. Boleh. Kod tu semua. Boleh. Show balik. Kita nak show balik. Muncul lah. Kita duduk lambat lah. Duduk lambat lah. Nak cas kan. Jadi duduk live masuk kod kan. Boleh lah. Kita nak end session. Okay. Ni tadi yang tanya Ustazah kod ni sama tak? Jadi kod tadi dah void dah terbatal hanya. Jadi kita ada new session dia akan mulakan dengan kod yang berbeza. Lain kan? Jadi itulah kita boleh end session. Okay. Dia tentang presentation. Boleh? Faham Laju ke? Boleh lah ya. 3.5 kita dah sejam setengah lah. Saya dah sejam setengah lah. Saya dah haus patutlah dah haus Jadi saya nak tambah sikit lagi poin yang saya perlu kongsikan live dah. Ini ialah present ini bukan hanya guru boleh buat anak-anak pun boleh buat nanti dah awak dah pandai buat slide ni. Percaya murid ni kalau diberikan peluang kalau slide kita tu Haji. Diorang ni memang kalau diberikan peluang boleh anak-anak boleh try lah boleh cuba nanti ini zaman mereka adalah zaman lepas apa milenial adalah zaman kita tak tahu lah dia sebut je ni ya Allah ampun kan. Jadi mereka ni memang ini zaman dia dan
Katanya ialah kita jadi anak ikut zaman. Jadi anak inilah zaman mereka, inilah zaman mereka lah. Kita kena terima. Boleh kata alah zaman mak dulu, zaman mak dia elok je, tak ada elok je. Maaf, tak boleh. Tak boleh. Tuan-tuan dan perempuan ni, minta maaf lah saya itulah yang kenyataan zaman ini. Zaman ini zaman insinyur Revolution. Gitu kan. Revolusi indah. Ni nak kita nak buat bini nak ni ada buat mukadimah lah. Ada punya mukadimah lah. Okey, nafas sekejap, takut laju. Okey. Jadi dah siap anak-anak kita dah siap. Beli ni lah sebab tajuk yang saya bagi soal, saya bagi malaikat kan dia keluar yang malaikat kan. Okey. Jadi kalau slide ni kita dah present dah sudah. Tengok jadual alamak itu offline punya. Cikgu kan betul tak cikgu? Sikit kan jadi usah kata kalau boleh saya nak dengan guna video orang lain lah muka sendiri kan kita pun kalau saya buat dulu kan nonton ke tu Haji okey baik jadi kita boleh present kita nak cipatikan kita nak tekan present and bersedia anak-anak sebab kita nak masuk kepada studio. Kita nak masuk studio rakaman. Okey kita klik. Tada. Dah kantoi dah. Kantoi sudah. Jadi anak-anak kamu ajar background lah kan tak dapat tolong lah. Boleh pakai chroma key. Kita tik dekat chroma key tu green screen yang hilang tak boleh. Ni memang tak gaya memang itulah kalau belakang lama kata gambar lang warna purple lah. Dia katakanlah saya rasa suara ni ada pemalu orangnya kan contoh kan voice over sahaja klik pada audio only. Dia hanya merakamkan suara kan. Kalau saya memang nak rindu kat saya kan. Jadi kamera lah. Jadi saya nak start recording. Pencet dia. Kalau perlu top up mana bedak saya tadi? Make up apa dia? Kata make up bedak sikit kan. Okay, lighting okay. Tudung dah on point. Kita pun tekan start recording. Okay. Jadi kita dah Assalamualaikum murid-murid kan. Janganlah kita Assalamualaikum wabarakatuh. Pada hari ini ya Allah saya minta maaf Ayalah saya rasa murid kan boleh kan layak saya akan melah. Assalamualaikum budak saya terlebih energi memandu ke sekolah kan tidak saya kan sebab saya 92 tu saya kilometer sehala jauh orang lain dulu lagi jauh lah 60 kilometer sehala pun ada perjalanan memandu tu menggunakan energi tu channelkan di CDTR lah Ustazah Arab anak-anak komasi anak-anak lama-lama lah tajuk jadi nak bincang hari ini ialah kita dah ready dah kita nak pindah next. Okey, jadi objektif hari ni Ustazah Harap tengok video ni boleh kan apa pengertian jual beli tadi jadi kan jadi kalau ada budak jawab wajib juga tak tahulah Nasli dan buat macam tu lah kalau dapatnya kalau dapatnya jual beli pun ada cantik dah terangkanlah mesti buat macam alamat nak terbasuh lah terminum air lah tekan nak minum air sungguh minta maaf banyak cakap minta maaf minta ampun lagi sopan dengan backgroundnya laju jadi kita dah bersedia dah okey dah tarik nafas review boleh
kita dah boleh dia sampailah kita dah sudah masa ni ialah tugasan awak nanti Ustazah tak upload di pastikan awak turn in jangan hantar file kosong macam itulah dan kita rasa dah kita ni berpuas hati kita buat recording yang ni dia akan ambil masa sikit lah bergantung pada slide kita dan masa panjang macam gaya tadi tu memang longer lah. Okey, dan kena sebab dia akan pop up. Kalau tiba rasa alamak gambar tadi kan macam kita boleh cancel lah tapi ada dua cara kita boleh compiling ni tadi kepada murid berikan kepada murid dan sebagainya ataupun kita nak download pun boleh libel sebab tahun lepas fungsi download ni tak ada hanya boleh berikan hanya panjang ni dekat murid. Yang kadang kawan-kawan tanya macam mana nak sampai saya terpaksa guna screen recorder kat handphone nak editkan dia video kan recorder kat handphone gunakan software dekat kita rakam frame kita play video tu dan kita rakam dia boleh jadi MP4 tapi hari ni bersyukurlah dah download dan dia akan jadi MP4. Ustazah ada soalan ya. Okey, Muhammad Iskandar tanya ni memang tak boleh video kalau kita ambil dari YouTube masa kita present dan record. Dia cuba banyak kali maksudnya nak gunakan video kat belakang untuk kita rakam. Yes, jawapannya video akad ni memang tak boleh. Hukumnya jadi video atau video memang tak boleh. Dia memang macam itulah sebab saya pun pernah dapat canggih awal dapat bagi ML. Kita nampak canggih kan nampak sophisticated kan different kan from other kan nampak lebih kreatif. Setakat inilah feature memang tak boleh. Setelah akan datang kadang-kadang feature dia sentiasa ada powering company. Yang paling dia punya dia antara pas powering company lah sebab dia memang itulah ada ocean macam itulah. Jadi saya tak nak download lah nanti dia tanya kita pula dengan mana kita download dekat mana lah kita download dekat tadi lah dan boleh kita upload dekat kalau cikgu guna Google Drive boleh saya guna OneDrive kalau buka channel Dewa Promo kalau boleh upload jimat dah dekat channel jimat dah sebab kadang kita hanya dapat dalam 1 GB macam itulah. Jadi video ni saiz besar kan betul macam-macam ni efek macam-macam saya lah betulkan saya lah dia akan masukkan jadi kalau saya memang akan upload YouTube dan berikan channel kita tengok kurang tengok video kang mata tadi kan ni orang yang tengok kita tahu lah jelas tu kan murid kita satu kan murid kita lagi tengok mungkin kan satu baik kan jadi tentulah channel tadi saya boleh dah buat thumbnail sikit lah boleh di YouTube dan sebagainya lah. Kalau rasa malu kita boleh download sebagai PowerPoint tak? Yes, boleh. Oh ya Allah. Boleh. Saya tunjuk. Saya tunjuk ni tanya. Tadi tentang kalau video dan kalau murid kita nak video kan boleh tetap setting unlisted. Sekarang ni secara langsung dari channel dia Putra Jaya public. Jadi mana-mana orang lalu nak tengok lah. Dia boleh secara public unlisted yang ada link saja boleh tengok ceritanya macam itulah. Kalau nak simpan sendiri tak nak bagi siapa pun tengok private jadi kelebihannya macam itulah kita nak keluar lah back to editing. Soalan tadi tentang macam mana kita nak jadikan PowerPoint lebih selamat kan buat offline kan betul
Betul Kita boleh pergi kepada ellipse. Kita boleh pergi kepada ellipse ni juga. Powerful button Powerful button Nampak je 3 ketui ni. Kadang-kadang orang panggil apa hamburger kan. Nampak pula daging warna kan. Roti tak tahulah orang panggil hamburger. Orang panggil hamburger ataupun ellipse. Jadi kalau kita tengok dekat download ni. Okay, dekat sini pun boleh download. Dekat file part ni ada ni PNG ni tadi. PNG ni bawah sekali ni. Di bawah sekali ni. Kepada Microsoft PowerPoint document lah. Baru kan? Features baru kan? Sebelum ni tak ada. Saya rasa lepas ada lah. Sebab saya memang suka guna juga PowerPoint gambar ni. Jadi guna gambar ni. Jadi kalau kita guna PowerPoint tu kita guna apa? Kadang kita guna apa kan? Ini akan jadi cantik lah. Sampai bawah tak nampak PowerPoint. Mungkin lah. Bawah sekali. Betul bawah sekali. Jadi kita boleh pilih juga. Page mana yang kita nak. Semua ni okey lah ni. Cun habis lah. Klik di sini, dia automatic semua sekali dia tertik lagi kan. Jadi kita klik done. Kita download. Ni nampak ni dia format PowerPoint lah. Dan tak tahu kalau nampak ke tak ada. Kalau nampak ni nanti screen saya ni nanti pergi dekat mana? Kita download tadi. Itulah saya kata kena tahulah kat mana yang download kan. Taklah sesat lagi menyesatkan kan. Jadi tengah download saya boleh kalau saya buka ni takut tak boleh jumpa pula kan. Nampak tak? Tapi macam tu lah boleh buka nanti compatible. Dia kalau kita ada gambar macam ni lah. Gambar macam ni lah. Nak padam boleh. Dia tak jadi macam gambar yang telah kan sebutnya. Dia macam gambar tu tak letak. Dia macam gambar tu kalau dekat PowerPoint tiba-tiba gambar nak padam kat PowerPoint. Boleh cuma kadang-kadang pengalaman saya lah. Kadang-kadang tulisan ni ada lari dekat bawah. Ada dekat bawah macam tu kan. Tarik dalam PowerPoint. Boleh dalam PowerPoint. Sama juga boleh. Macam tu lah cara membantu pernah perasan boleh. Tadi saya cari dekat ni. Jadi logo PowerPoint tu. Mungkin mau bawah sebab dulu dah ada logo dekat sini. Tadi kita kena cari manually lah. Ada di download tu ada Itulah kita boleh download. Dan kalau siapa yang gunakan Power ni, saya gunakan Power Class ni, saya gunakan Power Class juga gunakan Power ni. Dia juga boleh daripada boleh gambar ni ada background yang cantik ni. Boleh belakang jadi video. Tahu kan Power dia ada animated punya video yang gerak-gerak kan. Okey, boleh. Settle bar, Save MP4, Google Drive, boleh. Ada gambar ni semua lah. Rasanya satu soalan yang Ustazah boleh layan. Macam mana nak masukkan lagu dalam keseluruhan dari awal video kita dari awal untuk banyak-banyak slide. Untuk banyak-banyak slide. Nak gunakan audio rasanya. Untuk kita masukkan. Masukkan music Music. Kita boleh cuba. Kadang-kadang saya suka kalau video saya suka buat dari sebab saya buat ni dia bukan untuk video dia tak macam master pemurah beratlah video yang berat lah. Nak cuba juga yang ringan-ringan ni boleh. Nampak pun biasanya tak panjang macam tu. Kita boleh try. Boleh dengar ke? Rasanya step tu saya slow sikit. Dia tak terkejut. Okey. Boleh dengar masa dia mainkan. Tak dengar kot kan? Tak dengar kan? Tapi nanti boleh try and error. Dekat sini dia mainkan sikit lah. Supaya hanya video pendek yang pendek yang boleh dihasilkan. Sebab saya pernah cuba sekali je tapi video pendek lah. Set tu memang pendek. Kalau ada jawapan berapa lama ke how long ke berapa jugalah jawab saya. Tapi untuk saya pernah cuba yang pendek je dalam berapa saat dia macam bunyi nak bagi dia macam sonisek je kan. Bila budak lengan-lengan sikit tu okey lah. Maknanya kan.
Tak dengar kalau dengar kita boleh cuba kan. Kalau dengar kita boleh cuba kan. Dari info yang penggunaan audio atau lagu dalam presentation ni dia ada banyak duration slide tak akan main the whole. Kalau lagu tu 2 minit dia tak main 2 minit kan dia. Lepas tu kita tengok dekat atas ni. Betul. Tuan Haji nak jawab dulu boleh? Tuan Haji nak jawab dulu boleh? Silakan. Betul. Pula kan. Tak pula ambil lah kan. Macam ni kalau tengok ni kita gerakkan cursor ni maksudnya ini je lah tempoh tempo. Dia kuat tak bunyinya saya. Ini je lah tempo dia. Tempo tu music tak kan. Dia tempo dia lah. Boleh tak seluruhan tu kan. Seluruhan tu sebagai MP4 kan. Nanti boleh cuba error lah. Cuba try test, boleh error. Tapi memang dia boleh finish. Tak masalah kalau saya buat sekarang ni dia jadi keseluruhan ketak. Tapi untuk set tadi boleh. Kita kena tengok masa kita download sebagai MP4 tu dia akan terdownload seluruhan ketak. Muzik ni dia akan main kuat. Tak boleh dengar juga kan. Saya try. Dia memang kena cubaanlah contohnya saya nak tengok keseluruhan ni dia boleh ke tak. Tapi dah kami masa lah saya pun ada buat dulu. Saya pun ada slow sikit lah. Gerakkan dia. Dia untuk grafik design is very nice lah. Awesome kan. Untuk video yang saya cadangkan kita guna movie maker yang lain lah. Guna movie, guna pemurah sajalah. Okay. Boleh. Jadi syarat saya sentuh tentang video, buat video lepas ni mengurangkan keresahan yang mana ialah tak nampak sikit pula kadang boleh sendiri nak tengok kan. Jadi hantaran yang macam Damilah kan yang macam Damilah dia tengok personal dia cikgu dia sebenarnya kan. Dia cakap kan. Dia nak tengoklah jadi bila nak tengoklah video tu sebenarnya dah kenal lah cara penerangan itu mungkin kalau lebih tertarik lah kalau lebih bandingkan kenal tak kenal kan cikgu mana kan dapat pendapat saya dia cuba walaupun percubaan pertama itu normal mungkin takkan sempurna bercakap tentang kesempurnaan edible kan saya teringat mula-mula dalam cikgu Johan bila mula ke sekolah nak Google Meet waktu ke main debanya saya nak debanya lah hari ni di stream ni live YouTube ni hari ni kalau kita Google ni hari ni kita relax je sebenarnya ialah satu keluar daripada kita punya kan daripada kita tak tahu kita boleh jadi itulah dia keadaan kita sekarang yang untuk galilah ilmu boleh mana kan kalau ada datang apa try lah ni jadi try lah kan saya nampak dia ni betul tu Ustazah lain anak-anak tamu belajar katanya alam betul Ustazah kita kan contoh kan anak tak nak jaga pagi juga kan jadi boleh kan anak permintaan contohnya macam tu ada mungkin ada lah bersangka baik ya ada soalan macam mana kita nak set duration dan speed setiap slide boleh patah balik dekat untuk setkan duration kat atas. Duration apa tu? Saya nampak tulis audio upload audio itu lagi yang terima kasih boleh upload ya betul itu cari yang cari yang satu lagi lah upload ni tadi dekat upload ni hanya gambar lah yang boleh tag kat sini semua kan. Ini gambar ni gambar masukkan video dan audio juga. Okey, sama ada kita boleh upload daripada kita dah download kan kita dah upload siap boleh masukkanlah tak dengar kan tak dengar kalau dengar sebab ayat rupiah ni jadi hati-hati
Okey. Saya rasa ni sama ada user, saya rasa ni sama ada 5 ke atau 5 ke lah tahulah tak bunyi dia. Saya nak dengar. Kalau nak dengar saya boleh hantar. Kalau nak dengar saya boleh hantar link saya boleh share boleh. Okey boleh ya. Okey boleh ya. Channel. Unlisted. Okey baik. Okey cara saya dah cover tadi. Pada yang tolong jawabkan tadi betul eh? Ya, kadang-kadang saya mengetahui segala-galanya lah hanya Allah Taala yang Maha mengetahui lah. Ilmu tu saya boleh kongsi lah ya. Okey. Dan kita tengok apa kita tak jawabnya ni. Okey dah. Set duration kat atas tu. Set duration mana tadi? Tempo slide tu tadi kan ada kat atas tadi. Itu satu slide berapa lama dia dekat jam berapa lama dia masa audio ke? Duration untuk kan boleh set kan? Slide tu kan boleh set kan? Lama dia nak ke udara dia nak present tadi nak present. Tak mungkin soalan dia tadi tanya untuk setiap slide tu kita nak setkan macam mana? Tak mungkin soalan dia tadi tanya untuk setiap slide tu kita nak setkan macam mana? Yang mana yang ni? 5 saat ke 10 saat? Okey kalau kita ambil satu slide, kalau ikut soalan yang dia baca. Okey kalau kita ambil satu slide, kalau ikut soalan yang dia baca. Sekarang ni kita tak nak pakai audio. Dia tanya macam mana nak set duration, tak nak pakai audio. Dia tanya macam mana nak set duration. Oh ni masa kita play kan ni. Kat atas tu kan ada ni masa kita play kan ni. Kat atas tu kan ada kat atas tu mungkin soalan 6 second. Itu mungkin soalan dia sebab nanti bila kita nak play ingat tak tadi, jadi kita boleh set timing lah sebab nanti bila kita nak play ingat tak tadi, maksudnya tadi masa kita nak present kita boleh pilihkan standard nombor tadi auto play kan kita nak present, jadi kita nak mainkan je slide nombor tadi auto play kan tak lah terus jadi kita nak mainkan je slide tu kita set tak lah 5 minit pertama ni 5 minit ikut. Kemudian lepas 5 minit sudah kita udah lama sekarang ni Tuan Haji sampai sudah sampai sudah kita udah lama sekarang ni Tuan Haji dia ada katalah kendala dia tulis LDR ini berlaku dekat hanya di Malaysia dia tulis LDR ini dia menentang hanya di Malaysia tapi di LDR tolong dia menentang itu Finland macam tu lah di LDR betul fenomena budak-budak sekarang lah sebab dia dah terbiasa. Saya rasa ni betul fenomena budak-budak sekarang lah sebab dia dah terbiasa